Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada semua para pelajar bahagian pertama sesi Oktober 2020, pertamanya marilah kita merapatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga rahmat Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program sesi pengenalan Fakulti Pengurusan Perniagaan bersama dengan pelajar di atas talian. Sebelum saya meneruskan sesi ini, sesi penerangan ini, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua para pelajar yang telah berjaya mendapatkan tempat untuk meneruskan pengajian di UiTM Pasir Gudang di dalam Fakulti Pengurusan Perniagaan bahagian pengangkutan. Seterusnya yang kedua, sebenarnya kita sedia maklum negara di dunia dan juga negara kita pada ketika ini dilanda wabak COVID, dan sesi yang seperti ini sepatutnya kita lakukan sesi bersua muka, tetapi terpaksa diubah kepada sesi di atas talian di atas faktor-faktor keselamatan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar wabak yang melanda negara kita ini semoga akan diangkat oleh Allah SWT dengan izin dan juga rahmat Allah SWT. Okey, untuk meneruskan sesi yang berikutnya, saya akan berkongsi maklumat, berkongsi slide yang akan saya kongsikan bersama dengan para pelajar sekalian. Okey, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sesi kita adalah bersama koordinator khusus Fakulti Pengurusan Perniagaan. Nama saya adalah Abdul Razak bin Jabari, koordinator khusus Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Pasir Gudang. Okey, antara beberapa perkara yang saya akan bincangkan bersama para pelajar adalah maklumat khusus saksiah berdiri ataupun SRD. Seterusnya adalah pengenalan program, plan pengajian BA 117, seterusnya kaedah penyerahan GPA dan juga CGPA, status keputusan peperiksaan, kehadiran yang perlu dilakukan oleh pelajar, nasihat akademik, objektif kualiti UiTM. Okey, seperti yang saya sebut tadi, nama saya Abdul Razak bin Jabari, bidang berada di tingkat 2. Para pelajar boleh menghubungi saya melalui nombor telefon 0738185586 ataupun juga melalui handphone 012-701-0489 atau melalui email abdul625@uitm.edu.my. Sekiranya para pelajar punya masalah, bolehlah berhubung melalui nombor-nombor yang tertera ataupun melalui email seperti yang dinyatakan. Okey, carta organisasi kita adalah seperti yang tertera, maknanya UiTM Negeri Johor diketuai oleh rektor kita yang berbahagia Prof. Dr. Ismail Ahmad yang berjabat di Pasir Gudang, di Segamat, manakala UiTM Pasir Gudang diketuai oleh penolong rektor kita iaitu Dr. Haryana Muhammad Hairi. Dan seterusnya saya sendirilah selaku koordinator khusus Fakulti Pengurusan Perniagaan. Okey, untuk maklumat, bersama kita terdapat beberapa sekitar 20 orang pensyarah yang ada bersama. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perubahan kerana terdapat pensyarah yang telah bersara dan akan tidak meneruskan perkhidmatan bersama kita untuk semester ini. Okey, pertama saya akan berkongsi sebelum kita membicarakan perkara yang
Terusnya saya akan menyebut mengenai sasiah lupa diri siswa. Okay, sebagai seorang pelajar UiTM Johor, kampus Pasir Gudang, para mahasiswa perlu mempunyai profesionalisme yang tinggi dan perlu memastikan sasiah dalam keadaan yang baik. Siswa perlu sentiasa mempamerkan kad pelajar di dalam kampus. Pelajar siswa perlu berbaju berkola, bersual jean atau slack yang kemas, tidak ketat, koyak atau lusuh, berambut pendek dan kemas, jarang mewarnakan rambut dan mengikuti fashion rambut yang keterlaluan, dilarang memakai baju yang mempunyai tulisan atau gambar yang negatif, dilarang berselipar, bercapar, memakai topi atau snow cap ketika urusan rasmi seperti kuliah maupun berurusan di pejabat. Pemakaian baju kemeja dan seluar slack adalah amat digalakkan. Okey, pada hari Ahad biasanya kita memakai smart casual, Isnin formal, Selasa smart casual, Rabu smart casual dan juga Khamis baju Melayu. Okey, seterusnya kita akan membincangkan mengenai profesionalisme seorang siswi muda. Pastikan sasiah lupa diri anda berada dalam keadaan yang baik. Okay. Siswi perlu sentiasa memamerkan kad pelajar di dalam kampus dan dilarang mewarnakan rambut, pakaian yang labuh dan tidak ketat, blus sopan dan kemas, pakaian sukan yang bersesuaian, tidak ketat, pemakaian baju kurung adalah amat digalakkan untuk siswi. Antaranya sebagaimana yang di batik, jubah, smart casual, F1, formal, pembentangan, jaket kotor dan seterusnya, aktiviti sukan. Okey, program di bawah Fakulti Pengusahaan Perniagaan yang terdapat di Pasir Gudang adalah BA 117, Diploma Pengajian Perniagaan dalam bidang pengangkutan. Tempoh pengajian yang ditentukan adalah sekitar 2,5 tahun ataupun 5 semester. Pengajian adalah sepenuh masa. Okey, kita adalah merupakan pengangkutan Fakulti Pengusahaan Perniagaan dalam bidang pengangkutan, so kita terlibatlah dengan pengangkutan. Okay, peran pengajian BDA 117 terdapat beberapa kursus-kursus yang perlu diikuti oleh para pelajar pada semester 1 sehingga semester 5. Mungkin tak berapa jelas di situ. Okay, untuk semester 1 biasanya pelajar perlu mengambil kursus ELC 121, CTU ataupun IDE. So kita perlu mengambil TAC iaitu bahasa Arab ataupun kesatria. Okay, untuk bahasa Arab kita selain bahasa Arab juga kita ada menawarkan khusus bahasa Mandarin. Pada semester pertama juga pelajar perlu mengambil khusus introduction accounting, businessman dan juga MGT 162 iaitu Fundamental of Management. Itu adalah para pelajar yang perlu ambil untuk semester 1, termasuk juga subjek UED 102 study skill. Itu adalah mata pelajaran untuk para pelajar semester pertama. Okey, seperti yang saya sebut tadi, pelajar perlu memilih sama ada mengambil bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab. Para pelajar boleh memilih salah satu bahasa. Dan konsep yang kita gunakan adalah siapa yang mendaftar dahulu, dialah yang akan mendapat mengikuti kursus berkenaan. Kalau kita adalah terhad kelas untuk bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Okey, pendaftaran kursus untuk semester pertama yang saya sebut tadi, mata pelajaran seperti ELC 121, CTU, PAC, Foundation Arabic, kesatria, accounting, businessman, study skill, semua kita perlu daftar dan kita perlu daftar secara online. Jumlah kredit yang dibenarkan adalah
biasanya sekitar 17 kredit sehingga 23 unit kredit untuk satu semester. Okey, sekiranya kita berada di status perhatian, kita tidak lebih daripada 12 unit kita benarkan untuk satu semester. Okey, pendaftaran khusus para pelajar, terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Yang pertama adalah anda perlu mendaftar khusus dan membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah jika tidak, anda akan digugurkan taraf. Dan seterusnya langkah ketiga, para pelajar perlu membuat validasi ataupun pengesahan untuk pendaftaran khusus yang telah dipilih tadi ya. Langkah yang keempat adalah jika tidak membuat validasi, anda akan berisiko khusus yang didaftarkan adalah tidak tepat dan sebab kita tidak membuat pengesahan. Yang kelima, jika ingin menambah ataupun menggugurkan khusus selepas tempoh validasi, kita akan dikenakan yuran tambahan sebanyak RM100 bagi setiap khusus. Okey, bagi para pelajar kena sentiasalah mengikuti langkah-langkah yang dinyatakan daripada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, kelima dan seterusnya yang terakhir. Memastikan pendaftaran khusus dan pembayaran yuran dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dalam kalender akademik. Kita perlu sentiasa, seorang pelajar ni perlu sentiasa melihat dekat student portal. Perlu melihat step ni pada setiap semester. Satu, mendaftar. Part 1, bahagian 1 perlu mendaftar subjek yang telah dinyatakan tadi. Lepas mendaftar, kita perlu membuat bayaran yuran. Tetapi biasanya pelajar semester pertama telah mendaftar dan membayar yuran. Biasanya mungkin masalah yuran ini untuk semester-semester yang ke atas, semester 2, 3 dan seterusnya sehingga semester kelima. Okey, pastikan membuat validasi. Jika kita ingin menambah atau gugur selepas tempoh validasi tamat, akan dikenakan bayaran. Okey. Untuk semester pertama, kita akan bahagikan kumpulan kelas kepada 5 kumpulan. Kita ada kumpulan A, kita ada kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D dan juga kumpulan E. Kod untuk setiap kumpulan adalah seperti yang berikut. J4BA117-1A, J4BA117-1B, J4BA117-1C, J4BA117-1D dan seterusnya J4BA117-1E. Okey, J4 yang berwarna kuning tu merujuk kepada kampus Cawangan Johor. BA117 itu adalah merujuk kepada kod program. 1 adalah merujuk kepada semester. A, B, C, D adalah merujuk kepada kumpulan. So, para pelajar akan berada dalam kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, D dan seterusnya kumpulan E. Okey, para pelajar dibenarkan untuk tukar kumpulan kecuali untuk kelas bahasa Arab dan kelas bahasa Mandarin. Terutama pada suasana hari inilah, waktu COVID, dan kita telah menghadkan bahawa saiz setiap kelas tidak melebihi selama 30 orang pelajar dalam rangka kita untuk mematuhi jarak sosial. Okey, untuk kelas A kita telah bahagikan, terdapat 27 nama. Nanti para pelajar boleh cek lah. Bina Raihana, Afiq Iman, Ashira, Azri, sehinggalah Kemal. So, pembagian kelas ini biasanya dibagikan mengikut bilangan pelajar lelaki dan perempuan, lebih kurang seimbang lah, mengikut jumlah pelajar setiap semester. Okey, untuk kumpulan B ataupun grup B terdapat seramai 26 pelajar yang berada di dalam kumpulan B.
Untuk kumpulan C kita terdapat 26 orang pelajar, dan seterusnya kumpulan D 25, dan kumpulan D juga terdapat 25 orang pelajar. Seperti yang saya maklumkan, jumlah bilangan pelajar setiap kelas adalah sekitar 25 sehingga 27 orang untuk setiap kelas. Okey. Pengesahan validasi khusus mengenai sesuatu tadi, step yang perlu kita lalui. Pertama, mendaftar. Step kedua, bayuran. Yang ketiga adalah pengesahan validasi. Okay. Pengesahan ataupun validasi pendaftaran khusus kita perlu lakukan secara online melalui student portal. Pelajar bolehlah menuju student portal. Kita mencetak sebanyak 4 salinan. Daripada 4 salinan tersebut, satu salinan kita akan serahkan kepada EGA, al-ehwal akademik. Satu salinan adalah untuk unit co-curriculum. Satu salinan adalah untuk penasihat akademik, dan satu salinan untuk simpanan pelajar. Okey, pelajar perlu borang-borang tersebut perlu ditandatangani oleh penasihat akademik. Seterusnya, perkara yang perlu diambil perhatian oleh pelajar adalah berkaitan dengan kehadiran pelajar. So, setiap pelajar perlu memastikan pelajar mencapai kehadiran 80% daripada jumlah jam temu untuk setiap kursus. Amaran lisan akan diberikan secara setelah 3 kali ketidakhadiran tanpa sebab. Jika kurang daripada 80%, pelajar tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan dan akan diberikan grade F ataupun gagal. Okey, mana pelajar perlu memastikan kehadiran adalah capai 80%. Walaupun pada hari ini mungkin ada subjek yang secara atas talian, para pelajar perlu mengisi borang kehadiran yang di-share ataupun yang dikongsi oleh pensyarah sewaktu kelas tersebut berjalan. Sebab biasanya sewaktu kelas berjalan atas talian, pensyarah akan meminta pelajar untuk mengisi kehadiran borang yang disertakan. Okey, status keputusan peperiksaan, ini grade. Biasanya grade dalam peperiksaan untuk kita menduduki peperiksaan, maka grade-nya adalah seperti A campur, A tolak, B campur, B dan seterusnya lah, sehingga kepada F. Okey, pada akhir semester, setelah menduduki peperiksaan, biasanya peperiksaan akan, waktu pelajar menerima peperiksaan, maka akan tercatatlah beberapa keputusan ataupun beberapa status untuk khusus ataupun untuk keputusan peperiksaan tersebut. So kalau ada dia punya status tu LU, maksudnya kita telah lulus. Kalau F1 maksudnya kita gagal kursus untuk kali yang pertama. Kalau F2 gagal kursus kali kedua. F3 kita gagal kursus kali ketiga. FD tindakan disiplin. XX tidak ada peperiksaan dengan kebenaran. YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran. ZZ tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. Biasanya kalau kita ketidakhadiran tidak mencapai 80%, kita tidak dibenarkan mengambil peperiksaan, dan status kita adalah ZZ. Okey, seterusnya juga terdapat beberapa pencapaian CGPA. Antara pencapaiannya adalah ANC, tamat dengan anugerah Naib Chancellor. TS, tamat dengan anugerah dekan. TM, tamat. AD, anugerah dekan. LU, lulus. P, perhatian yang tidak memuaskan, manakala D adalah gagal dan diberhentikan. Okey, seterusnya keputusan peperiksaan, status pemberhentian D. Okay, D1 adalah CGPA kurang daripada 1.8. Mana sekiranya kita semester pertama, kita mendapat CGPA kurang 1.8, maka status kita adalah D1 dan kita tidak layak merayu. D2 adalah CGPA kurang 1.8,
selepas kita mendapat status P1, tidak layak merayu. Manakala D3 adalah CGPA kurang daripada 2 selepas status P2. D4 adalah gagal sesuatu kursus untuk kali yang ketiga. D5 CGPA kurang daripada 2 di hujung tempoh pengajian atau kursus belum disempurnakan. Manakala D6 adalah lulus semua kursus memenuhi keperluan kursus tetapi CGPA kurang daripada 2. Seterusnya D7 tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus berdaftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti. Okey. Status keputusan peperiksaan ini status perhatiannya. Okey, untuk para pelajar baru perlu fahamlah keputusan-keputusan yang berikut. Status perhatian pertama P1 maknanya CGPA antara 1.8 hingga 1.9 pada satu semester. Manakala status perhatian kedua adalah CGPA kurang daripada 2 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Okey, seterusnya adalah penasihat akademik. Semua para pelajar akan mempunyai penasihat akademik. Para pelajar bolehlah berurusan dengan penasihat akademik. Antara beberapa urusan-urusan yang boleh dilakukan antara pelajar dengan penasihat akademik adalah pengesahan sijil. Mungkin kita masuk daftar, kita perlu mengesahkan sijil, maka para pelajar boleh menghubungi penasihat akademik masing-masing. Seterusnya kita juga boleh menghubungi penasihat akademik untuk meminta penasihat akademik menjadi saksi untuk dokumen-dokumen PTPTN ataupun dokumen beasiswa ataupun dokumen yang berkaitan dengan urusan zakat. Ataupun seterusnya kita boleh berhubung dengan penasihat akademik untuk menyelesaikan masalah pendaftaran khusus, untuk mendaftar kursus, menggugurkan kursus, menambah kredit, ataupun kita membuat validasi pendaftaran khusus, masalah pembelajaran ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Okey, objektif seterusnya adalah kita cuba untuk mencapai objektif quality UiT untuk menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan sekitar 80%. Objektif kedua adalah tamat dengan CGPA 3% dan ke atas. Kenapakah kita perlu lulus dan tamat dalam tempoh pengajian? Okey, kita perlu tamat dalam tempoh yang ditentukan kerana tempoh masa tambahan akan memberikan kos kepada semua pihak lah, kos kepada UiTM, kos kepada pelajar. Kita tiada peluang kedua di UiTM. Kos pengajian pun selepas tamat tempoh biasanya tidak akan ditanggung lagi oleh PTPN selain daripada kita membuang masa. Kita juga perlu ingat kepada kedua ibu bapa kita, sebab apabila kita tidak menamatkan dalam masa yang ditentukan, ini akan meningkatkan kos kepada ibu bapa. Okay, maklumat tambahan selain daripada aktiviti akademik, kita juga di Fakulti Pengurusan Perniagaan mempunyai kelab, mana dalam kelab tersebut kita minta semua pelajar untuk bersama-sama di dalam kelab sebagai salah satu aktiviti co-curriculum, dan para pelajar perlu membayar iuran RM20 pada setiap semester. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini semuanya sebelum COVID, sebelum COVID-19, kita ada dinner, kita ada sukan, charity, transport. Tetapi dalam suasana COVID hari ini, kita tidak menjalankan aktiviti-aktiviti yang tersebut seperti dinner, kerana kita tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan. Okey, para pelajar juga boleh mendapat beberapa rujukan daripada online. Para pelajar boleh mendapat daripada www.uitm.edu, daripada Facebook, tambahan-tambahan maklumat yang lain. Okey, ini sedikit ada perkongsian aktiviti-aktiviti pelajar yang kita jalankan. Ini sebelum berlakunya peristiwa COVID lah. Pada setiap semester kita akan adakan dinner sama para pelajar
melainkan para pelajar yang akan tamat tempoh pengajian. Okey, selain daripada aktiviti tersebut, terdapat juga aktiviti sukan di kalangan para pelajar, di mana kita punya tim bola sepak yang sama yang masuk dalam pertandingan di peringkat kampus Pasir Gudang. Okey, itulah tamat sesi perkongsian saya selaku ketua kursus bersama dengan pelajar mengenai kursus-kursus ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang fakulti pengurusan perniagaan dalam bidang pengangkutan. So, para pelajar perlulah mengambil beberapa peringatan-peringatan, maklumat-maklumat, terutama mengenai kumpulan, kelas, penasihat akademik, perlu memastikan validasi. Ingat para pelajar, antara yang saya nak tekan validasi. Validasi perlu dilakukan sebelum tamat tempoh validasi. Dan kita perlulah pada hari ini suasana COVID ini kita perlu sentiasa merujuk kepada portal, student portal, kerana terdapat kadang-kadang berlaku banyak perubahan-perubahan yang latest berlakunya wabak COVID yang kita tahu hari ini. Mungkin sebagai contoh, yang sepatutnya kita mendaftar di setengah kawasan, kita terpaksa menangguhkan urusan pulang ke kampus. So, sekali lagi, saya selaku ketua program menasihatkan ataupun memberi peluang oleh pelajar lah sekiranya ingin punya masalah, boleh berhubung dengan saya melalui nombor handphone ataupun email yang saya telah nyatakan di awal. Saya rasa setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum